Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dunia matematik. Jom belajar matematik bersama Cikgu Syam. So, pada hari ini, Cikgu akan menerangkan tentang bab 1 matematik tingkatan 2. Okay. Sebelum tu, Cikgu perkenalkan diri Cikgu lah. Cikgu adalah Cikgu Syam. Okay. Jadi, bab 1 matematik tingkatan 2 diberi tajuknya adalah pola dan jujukan. Okey, so kita akan mempelajari 3 perkara yang penting di dalam bab ini, iaitu 1.1 pola, 1.2 jujukan dan 1.3 gabungan pola dan jujukan. Okey, jadi cikgu kalau mengajar, cikgu suka sangat meminta anak-anak murid untuk melihat dan membaca info-info yang ada di dalam buku teks. So, anak-anak banyak sekali info yang berguna di dalam buku teks. So, anak-anak boleh baca dan cari apa-apa info yang diminta di dalam buku teks supaya pemahaman anak-anak akan lebih baik untuk mempelajari bab berkenaan. Okey, so kita lihat info yang ada di awal pengenalan bab 1 pola dan jujukan. Cikgu ambil bahan-bahan ni daripada buku teks lah. Okey, cikgu bacakan bunga matahari ialah bunga yang unik dari segi pola biji benihnya. Cikgu harap anak-anak tahu bunga matahari ni macam mana. Okey, biji benihnya tersusun secara spiral dan mengikut arah tertentu. Okay, jumlah biji benih pada spiral itu boleh dibentuk melalui satu nombor yang dikenali sebagai nombor Fibonacci. Apa tu nanti kita akan lihat. Biji benih ini biasanya terdiri pada 2 jenis spiral. Misalnya 21 spiral mengikut arah jam dan 34 spiral lawan arah jam. Jadi nombor 21 dan nombor 34 ni adalah di antara nombor yang ada di dalam jujukan Fibonacci. Okay, apa itu Fibonacci? Nanti kita akan lihat. Okey, rangkai kata. Jadi ini adalah rangkai kata yang selalu cikgu akan sebutlah di dalam tajuk ini, iaitu pola nombor. Okey, atau dalam bahasa Inggerisnya adalah number pattern, nombor ganjil odd number, nombor genap even number, nombor Fibonacci number, segitiga Pascal atau Pascal triangle, jujukan adalah sequence, ungkapan algebra, algebraic expression, sebutan term. Okey, impasan silam. So ini adalah sejarah macam mana nombor Fibonacci ni wujud. Jadi anak-anak boleh Google tentang apa yang kita lihat ini, iaitu nombor Fibonacci. So nombor Fibonacci ni bermula daripada persoalan seorang ahli matematik berbangsa Itali, iaitu Leonardo of Pisa atau Fibonacci. Okey, so dalam bukunya iaitu Liber Abaci tentang populasi anak. Cikgu pun tak tahu betul ke tidak cikgu sebut Liber Abaci ni. Okey, persoalan yang dikemukakan adalah jika seekor anak betina dan anak jantan ditempatkan di dalam sebuah ruang, berapakah pasangan anak dapat dihasilkan dalam setahun? Jika setiap pasangan anak akan menghasilkan satu pasangan yang baru pada setiap bulan, maka penghasilan populasi anak ini akan menghasilkan jujukan seperti yang berikut. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Nombor inilah yang kita panggil sebagai nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci ini disusun dengan menambah nombor sebelumnya. Contohnya, pasangan anak tadi ialah 1 tambah 1, maka populasi anak telah bertambah menjadi 2. Seterusnya, hasil tambah 2 sebelumnya iaitu 1 dan 2, maka populasi anak telah bertambah menjadi 3. Begitu jugalah seterusnya. Okey, kita akan lihat nombor Fibonacci ni lebih lanjut nanti. Ada topik dia. Okey, maslahat bab ini. Kenapa kita nak belajar bab ni? Antaranya konsep ni, pola dan jujukan kita boleh aplikasi dalam seni bina, rekaan fashion, sains, ilmu falak, kimia, fizik dan teknologi. Okey. Alright, jadi aktiviti kreatif. Ini anak-anak boleh buatlah bersama dengan guru-guru jika ada kesempatan. Okey. So, aktiviti dia adalah kita nak perkenal corak. Saya rasa selalu ni terutama waktu dalam subjek pendidikan seni. Cikgu masih ingatlah kalau waktu cikgu terutama waktu sekolah rendah lah.
Cikgu akan cikgu pendidikan seni saya akan minta untuk bawa kentang. Okey, bawang ke, batang sawi ke, ataupun batang pokok kepaya ke, Dan selalunya kita potong dan kita akan ukir ni seperti ini. Lepas tu apa kita akan buat? Kita akan celup dia dalam warna. Kemudian kita akan cap dia di atas kertas lukisan. So kita akan nampak bentuk ni kan. Cap ni bolehlah berwarna-warna kan. Jadi nyatakan corak yang diperolehi. So apa kaitan antara aktiviti ini dengan tajuk yang kita nak pelajari? Kesannya ataupun kaitannya adalah daripada aktiviti di atas kita dapat mengenal pasti corak dari alam semula jadi. Okay, dan apabila kita susun, dia akan menjadi satu susunan yang lebih menarik. Okay. Ini saya rasa anak-anak pernah nampaklah tadi pengenalan So sekarang kita akan masuk tajuk yang pertama daripada 3 subtopik tadi, iaitu 1.1 pola. So 1.1.1 ni adalah mengenal pola nombor Okey. So yang cikgu tunjuk ni 3 gambar ni dah tentulah ini kain batik Harap anak-anak pernah tengok. Okey. So mengenal corak kain batik Jadi kalau kita perhatikan, kita akan dapati kain batik ni membentuk suatu corak. Jadi bagaimana corak ni disusun? Okey, daripada di atas kita dapati bahawa corak yang dilihat adalah berbentuk poligon So poligon ni akan anak-anak dah jumpa sebenarnya waktu tingkatan 1 kan, kita ada bentuk segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Okey, so apa yang kita akan pelajari dalam 1.1 standard pembelajaran dia adalah kita akan mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar. Dan seterusnya kita perlu membuat rumusan tentang pola tersebut. Okey, aktiviti rangsangan minda. Okey, tujuan dia untuk kita mengenal pola lah. Okey, bahan yang kita perlukan, pensel warna, pembaris, pensel dan kertas grid. So, aktiviti ni anak-anak boleh buat sebenarnya di rumah. Okey, dan juga bersama guru di kelas. Tetapi pada waktu PDPR ini anak-anak boleh try di rumah. Okey, so membentuk kumpulan. Okey, tak apa, kalau seorang pun tak apa. Okey. Buka fail MS003 untuk memperoleh kertas grid yang telah disediakan Jadi anak-anak boleh scan QR code yang ada kat sini ni untuk dapatkan kertas grid tu. Setiap kumpulan dikenaki melukis corak seperti yang di bawah dan warnakan, kemudian lukiskan pula corak yang ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya. Dia dah kasih 3 corak ni, 3 bentuk yang diwarnakan dengan 3 warna. Jadi anak-anak kena isi lah untuk corak yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ni agak-agak berapa bilangan segi 4 yang dia pakai. Okey, dan nanti boleh bentangkan hasil dapatan ni bersama guru anda. Okey, so perbincangan yang perlu bagi aktiviti ini, yang pertama, nyatakan susunan corak yang dapat diperhatikan. Kemudian hitung bilangan segi 4 yang sama, segi 4 sama untuk corak yang ke-7 dan ke-8. Okey, so apa kesimpulan daripada aktiviti itu jika anak-anak betul-betul buat? So daripada aktiviti di atas, bilangan segi 4 yang sama, bilangan segi 4 sama yang dibentuk ialah 1, 4, 7 dan seterusnya iaitu kita menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Okey, penambahan 3 inilah yang kita panggil sebagai pola. Jadi anak-anak, inilah dalam kotak kuning ni adalah merupakan maksud pola Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Cikgu ulang Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Okey. So, kita lihat contoh satu Lukis corak seterusnya bagi gambar raja di bawah dan nyatakan polanya. Cikgu ada yang pertama 2 saja bulat guli ke apa ke Kemudian kita ada 4 2 4 next 6. So agak-agak berapa guli yang dekat sini.
Jadi dah tentulah ruang kosong tu adalah 8 guli ataupun 8 corak atau 8 titik. Okey, sebab kita tengok kan untuk dapat seterusnya dia tambah 2, ini tambah 2. Jadi ini pun kena tambah 2 lah. So akan dapat 8 titik kat sini Alright. Okey. So yang ini pula apakah pola seterusnya dekat sini? Jadi kita lihat jawapannya. So menambah 1/3 kepada corak sebelumnya. Jadi kalau kita tahu ini satu hijau, satu biru, 2 hijau, 1 biru. Jadi yang sini mestilah 2 hijau, 2 biru lah. Jadi 2 hijau, 2 biru. Next, contoh 2. Nyatakan pola bagi set nombor berikut. Okey. So, negatif 10, negatif 4, 2, 8, koma. Ada 3 dot ni, 3 titik ni maksudnya seterusnya lah. Nombor ni tidak berhenti di situ. Dia bermula negatif 10 tapi dia tidak berakhir lah. Jadi, apakah pola set tersebut? Kita lihat jawapan. Jadi, negatif 10 pergi negatif 4 dia tambah 6. Negatif 4 pergi 2 tambah 6 juga. 2 pergi 8 pun tambah 6. Jadi kalau kita lihat dia konsisten tambah 6. Untuk dapat nombor yang berikutnya kita tambah 6 kepada nombor sebelumnya. Jadi itulah pola bagi nombor set nombor yang A ni Okey, ini untuk B kita lihat. Kalau tadi tambah 6, untuk set B ni kita lihat untuk dapat nombor seterusnya kita kena tolak 10 kepada nombor sebelumnya. Okey. Yang ini dia darab pula. Darab 3 dengan nombor sebelumnya. Manakala yang D ni dia bahagi pula So kalau kita lihat anak-anak, yang A ni nombor dia daripada yang paling kecil kepada paling besar. Kecil kepada paling besar. Okey. Yang ini pula daripada besar ke kecil. Yang ini kecil kepada besar, besar kepada kecil. Jadi anak-anak sebenarnya kalau dah faham betul-betul, anak-anak boleh agaklah. Okey, jadi untuk daripada kecil ke besar, dia sama ada tambah atau darab. Kalau daripada besar ke kecil, dia sama ada tolak atau bahagi. Okey. Alright, yang ini pecahan pula. So kita lihat dia tambah tambah dengan 1/2. Okey, yang ini perpuluhan dia tolak dengan 0.3. Okey. Sebelum kita pergi pada topik seterusnya, kita imbas kembali takut anak-anak dah lupa apa nombor genap dan apa nombor ganjil. Nombor genap ni adalah nombor yang kita boleh bahagi tepat dengan 2 seperti 2, 4, 6 dan 8 seterusnya lah. Manakala nombor ganjil, nombor yang tidak boleh dibahagi tepat dengan 2 seperti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sebab kalau kita bahagi dengan nombor 2, maka dia akan dapat perpuluhan. Jadi itu adalah apa yang dimaksudkan dengan nombor genap dan nombor ganjil. Kena ingat anak-anak. Okey, so kita nak lihat bahagian seterusnya iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Contoh 3. Diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27. Okey, dan nombor terakhir dalam siri ini adalah 67. So, kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor ganjil dan nombor genap. Jadi, daripada susunan nombor ini, kita kena pastilah. Okey, ataupun kita kena senaraikan apakah nombor ganjil, apakah nombor genap yang ada dalam pola nombor ataupun susunan nombor yang diberikan. Okey, so yang pertama anak-anak, kita kena list dulu. List dulu nombor tu. Sebab dia ada dot tadi kan, ada 3 tu. Jadi kita kena listkan daripada 27 tadi sampai 67, ini nombor dia. Okey. Jadi nombor ganjil dipulih dengan menambah 10 kepada sebelumnya. So daripada list yang ada ni kita keluarkan nombor ganjil. Tengok 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67.
So berhenti sampai 67 lah sebab nombor ni sampai 67 je. Jadi kalau kita lihat apa pola dia, dia memang tambah 10 kan. Sini pun tambah 10, sini pun tambah 10 dan seterusnya. Okey, nombor genap pula kita kena ambil daripada dalam senarai ni juga daripada 12, 22, 32, 42, 52, 62 ya. Okey, so sama juga rupanya kan untuk kita lihat pola bagi nombor genap, bagi nombor siri nombor yang ditunjukkan ni iaitu kita kena tambah 10 juga sama dengan nombor ganjil tadi. Okey, anak-anak boleh so far setakat ni. Okey, alright. Next, segitiga Pascal. So, gambar raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga Pascal berpandukan segitiga tersebut, baris seterusnya diperoleh dengan menambah nombor-nombor pada baris sebelumnya. Inilah dia bentuk apa yang kita panggil sebagai segitiga Pascal ataupun Pascal triangle dalam bahasa Inggeris. Okey, 1 1 1 1 1 1 1. Jadi macam mana kita nak lengkapkan segitiga Pascal ni? Senang je anak-anak ya. Kalau dia sebaris macam ni, okey, nombor tengah dia ni adalah hasil tambah daripada tepi ni. Okey. Alright. So 1 1 1 jadi 1 tambah 1 dapat tengah ni 2. Okey, kemudian 1 tambah 2 dia akan pergi sini dapat 3. Okey, 1 tambah 2 dia pergi sini 3. Okey, so kemudian habis tu kita tengok ya. 1 tambah 3 dia akan pergi sini 4. Okey. Alright. Then 3 tambah 3 tengah ni dia akan pergi sinilah 6. Okey, 1 tambah 3 dia akan pergi sini 4. Okey, jadi agak-agak kat sini berapa? Sini mesti 1 lah. Betul? Okey. Jadi 1 tambah 4 dia akan pergi sini 5. Betul? 4 tambah 6 dia akan pergi 10. 6 tambah 4 akan pergi 10. 4 tambah 1 akan pergi 5. Okey? Boleh So ini penerangan dia lah anak-anak boleh baca daripada buku teks. Okey. Alright, ini kaedah 1 lah. 1 2 3 4 kan 1 3 4 1 4. Okey, menambah 1. Ni kaedah 2 pula. Okey, 1 2 3 4 1 3 6 1 3 6 urutan dia iaitu menambah 2 3 4. Apa maksud dia tu? Okey. So nak senang macam tadilah 1 tambah 1 dia akan dapat 2 kan. 1 tambah 2 dia akan dapat 3. 2 tambah 1 akan dapat 3. Okey, 3 tambah 3 akan dapat 6. 1 tambah 3 akan dapat 4. Sebenarnya anak-anak boleh tulis je dekat sini. 1 2 3 4. Okey, jadi sebelah dia 3. Okey, cuba sebelah sini 3 tambah 3 dapat 6 lah. Yang ini pula dia guna urutan yang ini 1 3 6 kemudian kita menambah 2 3 4. Kat mana? Sinilah 2 3 4. Sini 4. Jadi apa itu pola? Pola bagi suatu urutan nombor merupakan corak yang mempunyai urutan yang tertib. Okey, so mana datangnya segitiga Pascal ni? Inilah dia ya. Ini kita panggil segitiga yang hui. So daripada masyarakat Cina lah yang memperkenalkan segitiga Pascal ni dengan nama segitiga yang hui. Dan digambarkan dengan menggunakan angka joran yang dilukis dengan sistem angka tongkat. Jadi cikgu tak nak terang lebih lanjut, anak-anak boleh Google lah. Tengok apa macam mana wujudnya sejarah segitiga yang hui. Okey, ini jom fikir. 1 darab 1 dapat 1 kan? 1 darab 1, 11 darab 11 dapat 121. Okey, 1 1 1 darab 1 1 1 dapat 1 2 3 2 1 dan seterusnya. Okey, tentukan nilai dua sebutan yang berikut. Kena tambah ni berapa lagi dapat berapa. Cuba anak-anak try. Okey, nyatakan dua sebutan nombor yang berikutnya. Jom fikir. 3, 8, 15, 24, 35. 2 lagi apa nombor? 2 lagi apa nombor? 2 lagi apa nombor?
2 lagi apa nombor? Okey. Alright, contoh 4. Lengkapkan segitiga Pascal di bawah. Okey, 1, 1, 1, 2. Macam mana tadi cikgu ajar? Okey, sini 1 lah. So, 1 tambah 3 dapat 4. Kan, tambah. Dia pergi sini. 3 tambah 3 dia akan pergi sini. So, dapat 6. Okey. So, 3 tambah 1 dia akan pergi sini. So, dapat 4. So, sini 1. 1, 1, 1, 1. Tepi ni semua 1. 1 tambah 4 dapat 5 kan. 4 tambah 6 dapat 10. 6 tambah 4 dapat 10. Ini 5. 1 tambah 5 dapat 6. 5 tambah 10 dapat 15. 10 tambah 10 dapat 20. 15 dan 6. Cuba kita tengok. Betul ke tidak? Okey. Betul kan? Alright. Nombor Fibonacci. Ini tadi kan pada peringkat awal sekali kita lihat pengenalan bunga matahari. Okey, apa kaitannya kan? Dia ada kaitan dengan nombor Fibonacci. Kemudian kita ada lihat sedikit sejarah nombor Fibonacci berkaitan dengan populasi arnab. Okey, so kita lihat nombor Fibonacci ni adalah merupakan satu corak nombor yang berurutan. Dia bermula dengan 01 lah. 0 maksudnya mula-mula tak ada apa-apa kan. Kemudian kita ada satu pasang. Kalau kita lihat sejarah arnab tadi. Kemudian dapat satu lagi. Dapat 0 tambah 1. So, dapat 2. 1 tambah 1. Dapat 3. 1 tambah 2. 5. 2 tambah 3. 8. 3 tambah 5. Dan seterusnya. Okey, jadi urutan ini bermula dengan 0, 1, 1 lah. Dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Okey, maksudnya macam ni ya. Dia bermula 0, lepas tu kita ada seekor arnab. Kita ada seekor lagi arnab. Jantan betina. So, bila dah ada seekor, okey, dia untuk memastikan seterusnya, kita kena tambah 2 yang depan ni. 2 ni 1 tambah 1. So, dapat 3 bermaksud 1 tambah 2. Okey. Dan untuk dapat 5, maksudnya 2 tambah 3. Untuk dapat 8, bermaksud 3 tambah 5. Jadi nombor seterusnya ni agak-agak anak boleh dapat tak? Okey, maksudnya 8 tambah 5 kan? Itu kita akan dapat 3, 13. Dan begitulah seterusnya ya. Ini penerangan dia lah. Dan begitulah seterusnya. Okey, bagaimanakah anda akan membentuk segi empat Fibonacci yang seterusnya? Jadi kita boleh gunakan ini. Jom fikir. Cikgu tak nak terang ni lah. Boleh bincang dengan guru anak-anak semua nanti. Okey, contoh 5. Lengkapkan urutan nombor di bawah. 0, 1, 1. Apa seterusnya? Nombor Fibonacci ni kan. So, apa jawapan dia anak-anak? 2, 3, 5 dan 21. 1, 3, 0, 0, 0, 11. Macam mana nak buat? Okey, 1, 3, 4, 7. 11. Walaupun yang B ni sebenarnya, okey, dia bukan dalam bentuk nombor Fibonacci yang asal, tetapi dia menggunakan konsep nombor Fibonacci jugalah. Maksudnya nak dapatkan ni, kita tambah 2 kat depan. So, dapat 4. Nak dapat ni, 3 tambah 4 pula. So, dapat 7. Dia menggunakan konsep nombor Fibonacci. Okey, pola merupakan suatu corak tertentu dalam suatu nombor atau objek. Suatu pola dalam senarai nombor ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagi. 4 operasi itulah ya anak-anak, tambah, tolak, darab atau bahagi. Nombor sebelumnya, manakala satu pola dalam objek ditentukan dengan memerhati susunan objek tersebut. Jadi kalau dalam nombor, kita akan tengok dia tambah ke tolak, darab, bahagi. Tapi kalau dalam objek, kita kena lihatlah, perhatikan dia punya susunan dia. Okey, so kita dah habis sebenarnya untuk bagi 1.1. Jadi ini anak-anak boleh cubalah ya dalam buku teks. Jom cuba 1.1. So saya nak anak-anak cuba buat, gunakan dalam buku tulis. Kalau anak-anak belum beli buku tulis, boleh saja gunakan buku tulis sedia ada daripada tahun lepas.
ataupun anak-anak boleh guna saja apa-apa buku tulis yang sesuai lah. Okey, dan boleh dihantar kepada guru anak-anak nanti untuk disemak dan dibincangkan. Sekiranya ada apa-apa masalah, anak-anak boleh hubungi guru-guru anda lah. Kalau pelajar-pelajar saya boleh bertanya di dalam grup Telegram yang kita ada anak-anak ya. So, lakakan corak. Jadi yang ini kena perhati corak lah ya. Macam mana kita kena lukis corak seterusnya ni. Okey, kalau pola ni ini kena buat ayat lah ya. Pola ni menambah ke, menolak ke, mendarab ke, membahagi ke dengan nombor sebelumnya. So apa dia punya pola. Okey, kena buat dalam bentuk ayat. Boleh anak-anak ya. Yang ini sebab nombor macam cikgu cakap tadi, bila nombor dia tambah, tolak, darab, bagi. Tapi kalau dia objek, kita kena perhati susunan dan kena lukis lah. Okey, nombor 3. Bagi urutan nombor yang ini macam yang kita buat tadi. First anak-anak kena listkan daripada 28 sampai 145. Okey, kemudian keluarkan nombor ganjil, lepas tu tengok pola dia. Kemudian keluarkan nombor genap daripada list ni dan tengok pola dia. Okey, next, lengkapkan urutan nombor Fibonacci berikut. Kena tengok tadilah. Yang ini apa Boleh lihat nota tadi. Okey, dan sebaiknya anak-anak hafal lah ataupun fahamkan nombor Fibonacci ni. Kalau anak-anak faham, insya-Allah anak-anak tak perlu hafal pun boleh. Okey anak-anak untuk soalan yang ini anak-anak boleh lihat ingat balik kan macam mana anak-anak kena lengkapkan bahagian inilah. Okey, ini. Okey, dekat sini apa nombor dia, dekat sini apa nombor dia. Okey. So ingat balik apa yang kita telah pelajari dalam segitiga Pascal. Okey, so anak-anak itu sahaja untuk hari ini. So cikgu harap anak-anak dapat lengkapkan latihan dalam buku teks yang kita yang saya minta tadi 5 soalan ni sampai soalan yang segitiga Pascal ni. Okey, dan nanti boleh dihantar apabila anak-anak berjumpa dengan guru masing-masing untuk dibincangkan. Okey, sekiranya ada apa-apa yang anak-anak tak faham, anak-anak bolehlah menghubungi guru-guru anak-anak ataupun kalau anak murid saya boleh hubungi saya lah. Kita ada grup Telegram kan. Jadi kalau ada apa-apa masalah sila maklumkan dengan cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.